الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad adada ma fi 'ilmillah salatan daimah bidawami mulkillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wan nasi ajma'in. Alhamdulillah, semoga fadilatul imam, seterusnya Tuan Bilal, seluruh pegawai masjid negeri Sembilan, saya hormati lagi sekasihi barisan kepimpinan masyarakat muslimin muslimat dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu zuhur secara berjemaah. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita pada petang ini dapat bersama-sama kita meneruskan iktikaf di rumah Allah, di tempat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan dengan keberadaan kita di majlis ilmu ini dapat sama-sama untuk kita memanfaatkan ilmu yang ingin dikongsikan pada petang ini insya-Allah. Jadi kita nak menyambung tazkirah zuhur kita pada petang ini melalui kitab Kenali Nabimu dengan 5 ilmu yang kita telah pergi kepada mukaddimah sebelum ini. Matlamat manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kepada peri pentingnya kehidupan kita ini untuk kita mengenali nabi kita yang paling kita kasih, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada petang ini saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan tentang apakah yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu tentang kenabian. Apakah ilmu tersebut yang perlu untuk kita ketahui berdasarkan kepada disebutkan hubungan warisan Al-Muhammadiyah ini terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pengetahuan inilah akan melahirkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tidak cukup dengan itu, yang ketiga ialah dengan kasih sayang tersebut kita akan menelusuri sirah baginda itu dengan ittiba', iaitu meneladani baginda. Setiap apa yang baginda lakukan itu kita laksanakan. Ia menjadi sunnah Rasul yang berpahala untuk kita benar-benar menjejaki jejak warisan ataupun kasih sayang kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka asas perincian terhadap ilmu-ilmu tentang kenabian ini disebutkan dalam kitab ini. Seseorang yang cintakan kepada baginda hendaklah meneliti terhadap apa yang Allah khususkan kepada nabinya dari nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran atau sunnah atau kitab-kitab samawiyah yang terdahulu, iaitu kitab yang diturunkan daripada langit. Jadi perinciannya ialah orang yang cintakan, seseorang yang cintakan kepada Nabi, mengetahui tentang nama-nama Nabi yang khusus, sama ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebanyak 4 kali. Disebutkan yang pertama dalam surah Ali Imran ayat yang ke-144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah didahului oleh beberapa orang rasul sebelumnya.
Selain itu juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran, ada yang bernama Ahmad, iaitu disebut sekali dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ini nama Rasulullah yang disebutkan dengan gelaran Ahmad yang terpuji, dalam surah As-Saff ayat yang ke-552, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, iaitu namanya Ahmad. Disebutkan dalam kitab yang terdahulu dengan gelaran nama Ahmad. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada menyatakan nama baginda selain daripada Muhammad, iaitu Al-Mahi, yang kedua Al-Hashir dan Al-Aqib, bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mut'im, li khamsatun asma ana Muhammadun wa Ahmad wa ana Al-Mahi alladhi yamhullahu bil kufr wa ana al-hashirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami wa ana al-aqib. Hadis riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud aku mempunyai 5 nama, iaitu Muhammad dan juga Ahmad. Aku juga penghapus, yang mana Allah menghapuskan kekufuran denganku, iaitu Al-Mahi. Dan aku juga penghimpun, yang mana manusia akan berhimpun di bawah kakiku, iaitu Al-Hashir. Dan juga aku juga adalah Nabi yang terakhir, iaitu nama Nabi Al-Aqib. Itu juga Nabi juga menyebutkan ada nama lain selain daripada itu, iaitu Al-Muqaffi, An-Nabiyyu Taubah, An-Nabiyyu Rahmah. Ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffa wal Hashir wan Nabiyyu Taubah wa Nabiyyu Rahmah. Yang bermaksud aku adalah Muhammad, juga Ahmad, Nabi yang terakhir, iaitu Al-Muqaffa, aku penghimpun, Al-Hashir, wa Nabiyyu Taubah, Nabi yang mengajar taubah, dan yang kelima wa Nabiyyu Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Ni antara nama-nama selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama yang banyak ini juga bermakna ianya merupakan satu kemuliaan kepada atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, disebutkan dalam Tahzibul Asma. Ketahuilah bahawa banyaknya nama menunjukkan agungnya si pemilik nama-nama tersebut, dan hal tersebut sebagaimana Allah memiliki banyak nama dan Rasulullah juga memiliki banyak nama. Ini bagaimana kita menzahirkan cinta kepada Rasulullah. Kita mempelajari banyak lagi nama-nama Rasulullah yang lain yang membawa maksud kepada kemuliaan dan juga keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara yang dapat menambahkan pengetahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mempelajari dan meneliti ilmu-ilmu yang membincangkan sudut susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan mungkin dapat disimpulkan kepada 5 ilmu. Maka 5 ilmu inilah yang akan kita huraikan secara terperinci dalam tazkirah yang berikutnya. Maka saya jelaskan dulu apakah ilmu tersebut dan huraian secara ringkas. Yang pertama ialah ilmu sirah. Ini kita akan telusuri dengan lebih terperinci. Ilmu sirah ini ialah berbincangan berkaitan dengan cerita-cerita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-harinya dan pada malamnya. Bermula daripada kelahiran sehinggalah kepada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ilmu yang pertama, ilmu sirah. Kita pelajari ilmu sirah dia sejak daripada detik kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tanda kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bermula detik kelahiran, apa yang berlaku, perkara aneh dan ganjil yang berlaku. Ini ilmu, dia menjadi sebagai satu ilmu berdasarkan kepada detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, dan ditelusuri kehidupan baginda itu daripada kecil sehinggalah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku sepanjang kehidupan Nabi dinamakan sebagai ilmu sirah. Yang kedua ialah ilmu syama'il. Apa itu ilmu syama'il? Secara
secara umumnya, secara ringkasnya, iaitu perbincangan mengenai sifat penciptaan bentuk tubuh fizikal baginda dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan huraikan secara terperinci selepas ini, iaitu berkaitan tentang ilmu syama'il. Sebagaimana kita tahu bahawa ada kitab yang khusus tentang syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi. Maka milikilah buku tersebut. Di situlah ia akan menepati kepada kaedah kedua ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu syama'il. Baru kita tahu bahawa dalam kitab tersebut menyatakan bagaimana ciri-ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan apa yang digemari makanan dan minuman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki berapa bilah pedang, Nabi memiliki berapa ekor kuda, Nabi memiliki berapa ekor unta. Itu semua dicatatkan dalam kitab tersebut. Tak kenal maka tak cinta. Kita nak lahirkan kecintaan, maka kita betul-betul kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi tidak suka. Jadi itu ilmu yang kedua berkaitan tentang ilmu syama'il. Begitu juga dengan akhlak baginda. Bagaimana Nabi menyebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutuskan melainkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Mana kata kalau ada akhlak yang baik yang wujud sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak yang baik itu nabilah yang melengkapkan. Nabilah yang lebih mengatasi daripada akhlak yang sedia ada itu. Bermakna dia menyempurnakan akhlak yang sedia ada menjadi contoh ikutan kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Taala, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya pada diri Nabi itu mempunyai suri teladan yang terbaik, contoh yang terbaik untuk diikuti oleh kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ilmu yang ketiga iaitu ilmu fadail. Ilmu fadail ini apa? Iaitu menceritakan kelebihan para anbiya dengan keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut keindahan dan kelebihan baginda. Setiap para anbiya, setiap para nabi ini ada kelebihan mereka masing-masing. Maka dalam ilmu fadail ini nak menceritakan apakah kelebihan dan keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat gelaran sebagai Habibullah, kekasih Allah, sudah tentunya mempunyai kelebihan yang lebih dan mengatasi daripada nabi-nabi dan para rasul yang terdahulu. Kerana baginda adalah merupakan penghulu kepada segala nabi, penghulu kepada semua nabi dan rasul, dan baginda juga adalah khatamun nabiyyin, penutup kepada semua para nabi dan rasul untuk umat akhir zaman ini. Maka kita menelusuri dan mempelajari secara terperinci apakah dia kelebihan yang ada pada diri nabi ini berbanding dengan para rasul dan juga nabi-nabi yang terdahulu. Seterusnya yang keempat pula ialah ilmu dalail. Apa itu ilmu dalail? Iaitu perbincangan mengenai perkara-perkara yang berlaku sebelum kenabian. Apa yang berlaku sebelum Nabi dilantik sebagai seorang rasul yang disebut sebagai irhas. Irhas ni adalah perkara yang ganjil, perkara yang pelik berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik sebagai seorang rasul. Mana kata sebelum umur Nabi 40 tahun, Rasulullah mempunyai kelebihan yang tertentu. Dia tidak sebut sebagai mukjizat, tapi disebut sebagai irhas. Irhas apa? Antara contoh irhas yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah awan yang senantiasa menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana sahaja Nabi pergi. Jadi itu perkara ini telah dibuktikan, telah dinyatakan oleh Buhairah ataupun Bahirah, seorang pendeta yang telah melihat ada sekumpulan awan, sekelompok awan yang berjalan ikut suatu rombongan. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil lagi bersama dengan kafilah Abu Talib yang membawa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Syam, berniaga, berdagang, memberikan pengalaman dan juga ilmu tentang perniagaan kepada Rasulullah yang ketika itu masih kecil.
Maka di pertengahan jalan itulah Buhairah ini melihat bahawa ada satu perkara yang pelik berlaku. Naungan awan tersebut menandakan seolah-olah ada yang sedang dipayunginya, itu sebagaimana disebut dalam kitab Taurat. Makna kata ada seorang rasul dalam sekelompok rombongan tersebut. Maka ringkaskan cerita, akhirnya dia berjumpa dengan seorang anak kecil itu. Maka itulah dia Nabi akhir zaman. Maka disuruhnya jangan teruskan perjalanan sehingga ke negara Syam. Kalau dijumpai oleh golongan Yahudi, dibibangi, anak kecil ini bakal Nabi yang akan dilantik ini akan dibunuh oleh mereka. Ini itu adalah merupakan irhas yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum dilantik sebagai seorang rasul. Jadi ini kita akan telusuri. Begitu juga ilmu dalail juga merangkumi kepada mukjizat. Mukjizat adalah selepas Rasulullah dilantik sebagai seorang rasul setelah usia baginda 40 tahun. Begitu banyak mukjizat yang berlaku selepas Rasulullah dilantik sebagai seorang rasul. Antaranya ialah bagaimana Nabi telah membelah bulan, air keluar daripada celah-celah, celah-celahan jari baginda. Begitu juga bagaimana mimbar yang telah ditinggalkan menangis kesedihan apabila Nabi sudah mendapat mimbar untuk berkhutbah di tempat yang baru. Itu antara mukjizat yang berlaku pada diri Nabi SAW. Dan banyak lagi kita akan bincangkan. Begitu juga karamah yang berlaku pada baginda SAW. Dan yang kelima ialah ilmu khasais, iaitu perbincangan mengenai keistimewaan baginda Nabi SAW melebihi yang lain, dan keistimewaan pada syariat yang ilmu ini melibatkan pada zat diri baginda dan umatnya. Maka yang kelima ini, ilmu khasais ni ialah khusus keistimewaan, khusus khasais, perkara yang khususiat kepada keistimewaan Nabi SAW yang melibatkan kepada syariat. Ini kita akan lihat. Apakah ilmu khasais tersebut yang melibatkan kepada ilmu khususiat keistimewaan Nabi pada syariat yang melibatkan pada zat diri baginda dan juga umatnya. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, dia melengkapkan syariat yang telah diturunkan pada Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Kelebihannya ialah secara umum Nabi dan Rasul terdahulu syariatnya hanyalah untuk umat dia sahaja. Tetapi baginda Nabi SAW, syariat yang Allah turunkan adalah untuk umat manusia sehingga ke akhir zaman, sehingga berlakunya kiamat, sehingga tidak ada lagi manusia yang hidup atas muka bumi ini. Maka inilah kelebihan yang paling utama ada pada syariat baginda Nabi SAW. Maka sesungguhnya setiap ilmu dari ilmu ini mempunyai penerangannya yang sendiri. Kita akan perincikan. Dikenali dengan adanya isi kandungan, perbincangan masalah dan daripada sumbernya. Di samping itu juga akan kelihatan kesan dan hasil bagi mereka yang benar-benar meneliti dan mempelajarinya. Sudah tentulah bagi orang yang benar-benar meneliti tentang ilmu ini, menghayati tentang ilmu ini, akan ada kesan pada diri dia. Akan ada kesan. Orang yang cintakan kepada Rasulullah dengan sebenar-benar cinta akan berbeza dengan orang yang hanya sekadar dia cakap sahaja di mulut cinta tapi tidak benar-benar mencintai Nabi SAW. Dia berbeza. Orang betul-betul cinta ke Rasul, dia akan ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi sabdakan. Dia akan menghayati setiap inci apa yang Rasulullah laksanakan sepanjang kehidupan baginda. Dia akan ada bezanya. Dan di antara tujuan mengkaji ilmu-ilmu ini ialah apa tujuan dia? Untuk melengkapi gambaran demi memantapkan ilmu berkaitan dengan sahsiah baginda Nabi SAW. Jadi ini jelas matlamat kita adalah untuk melengkapkan gambaran demi untuk memantapkan ilmu berkaitan tentang sahsiah Nabi SAW. Maka dengan ini membolehkan seseorang itu untuk mempraktikkan. Jadi kita pelajari ini bukanlah berbentuk teori semata-mata, tapi lepas tazkirah ni ada sesuatu yang akan kita laksanakan, ada sesuatu yang akan kita praktiskan dan menggerakkannya pada kehidupan kita dengan lebih jelas dan mendalam. Betapa kita memerlukan kepada penerangan asas berkaitan ilmu kenabian ini dari segi perinciannya, dari segi tajuknya dan faedah mempelajarinya. Begitu juga kita memerlukan penerangan berkaitan perbincangan masalah dan sumber sandaran ilmu tersebut serta menerangkan ilmu di dalam pelbagai aspek dan juga kaedah. Maka dalam kelima-lima ilmu ini kita lihat bagaimana saranan daripada ulama
Yang pertama ialah daripada Ibnu Katsir, ya, di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, yang menyatakan tentang kepentingan ilmu-ilmu ini adalah, kata Ibnu Katsir, ini adalah satu bekas keperluan yang sangat diperlukan. Sangat diperlukan oleh kita yang berkaitan dengan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, iaitu terdapat 4 jenis kitab, iaitu Asy-Syama'il, Ad-Dalail, Al-Fadail dan Al-Khasa'is. Jadi Imam Ibn Katsir juga menyatakan pentingnya kita untuk mempelajari ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan juga oleh Haji Khalifah dalam Kashfu Az-Hunun, ilmu sirah merangkumi pelbagai ilmu. Dia bukan satu ilmu sahaja, ada pelbagai ilmu. Ilmu tentang nama baginda. Nama baginda ni juga boleh buat satu pengajian ilmu tentang nama baginda sahaja, boleh disyarahkan. Ilmu khasais juga boleh untuk dihuraikan. Begitu juga tentang ilmu tentang peperangan baginda. Ilmu tentang peperangan baginda. Ada berapa banyak peperangan yang disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang 10 tahun Nabi di Madinah. Itu juga boleh dijadikan sebagai sandaran ilmu. Bagaimana strategi Rasulullah menghadapi perang, bagaimana strategi Rasulullah dalam memenangi setiap peperangan, yang mana dalam setiap peperangan yang Rasulullah lalui itu, yang penting ia bukan dimulakan oleh tentera Islam. Yang keduanya ialah strategi yang Rasulullah lakukan itu mesti wujud, mesti setiap peperangan mesti ada strategi. Rasulullah tidak serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kemenangan ialah Allah Subhanahu wa taala, tetapi af'alul ibad itu ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merancang sama ada nak berperang di dalam Madinah, nak berperang di luar Madinah. Itu semua merangkumi strategi-strategi yang telah dirancang. Itu ilmu tentang peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada awal peperangan Badar sehinggalah kepada peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peperangan Tabuk yang berlaku kepada tahun ke-9 Hijrah, dan banyak lagi peperangan yang lain. Setiap peperangan itu ada kelainan dia, ada perbezaan, dan ada ilmu yang bermanfaat untuk kita pelajari tentang ilmu peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati terdapat penulisan ilmu ini sepanjang zaman oleh para ulama tabi'in sampai sekarang. Bahkan terdapat para ulama yang telah kumpulkan semua ilmu ini, dan ada yang mengkhususkan salah satu kitab daripadanya dengan katanya, maka dengan ini berebutlah para ulama untuk mendapat saham bagi menyebarkan ilmu yang berkaitan dengan cerita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata kita para ulama dahulu berebut untuk mengumpulkan cerita tentang Nabi, ilmu-ilmu tentang Nabi, kerana itu adalah merupakan saham mereka. Itu adalah merupakan pahala yang cukup besar, yang mana mereka kumpulkan ilmu ini. Bila dia disebarkan, bila ia diperluaskan dan diperkembangkan, mendapat pahala yang besar dan menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi tauladan dan juga menjadi penggerak kepada kita ini untuk menyebarkan ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai penutup kepada tazkirah pada petang ini, kita akan lebih detailkan lagi. Kita akan pergi pada ilmu yang pertama dengan huraian ilmu syama'il pada siri tazkirah yang akan datang. Maka saya akhiri dengan bagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatina Aisyah, yang mana pada satu hari Sayyidatina Aisyah sedang menjahit pakaian di waktu sahur, waktu pagilah yang gelap. Tiba-tiba jarum jahitan itu terjatuh, lalu terpadamlah pelita, gelap, tak nampak. Dan ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam bilikku, maka terang benderanglah bilik itu dengan cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan yang gelap dan pelita telah terpadam, Rasulullah masuk ke bilik itu. Sayyidatina Aisyah mengatakan bilik itu jadi terang. Lalu Sayyidatina Aisyah mengambil jarum, nampak walaupun jarum tu kecil, mana kata terangnya cahaya pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, sampai jarum yang kecil tu nampak oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah mengambil jarum tersebut dan lantas berkata, begitu terang sekali wajahmu ya Rasulullah. Maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Celakalah orang yang tidak melihatku.
celakalah orang yang tidak melihatku. Maka Sayyidatina Aisyah pun bertanya, siapakah yang tak dapat melihatmu wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, ialah orang yang bakhil, tak dapat melihat aku di hari akhirat kelak. Maka ditanya lagi kepada Rasulullah, siapakah yang bakhil itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW dengan sabda baginda, iaitu orang yang tidak berselawat kepadaku ketika namaku disebut. Jadi perkara itu walaupun nampak kecil, tapi ia cukup memberikan kesan. Orang yang tidak menyebut nama Nabi, tidak sahut seruan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi sebutkan tak dapat melihat Nabi SAW. Jadi kalau kita betul-betul mempunyai keazaman, kesungguhan untuk melihat Nabi ketika di hari akhirat, maka perbanyakkanlah salawat. Dan bila orang menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita di hari akhirat kelak melihat wajah Nabi yang terang benderang. Yang terang benderang, maka disebutkan amat celakalah orang yang tidak dapat melihat cahaya tersebut, kerana cahaya pada wajah Nabi itu dia menerangi kan sekalian dan seluasnya musuh alam ini, bagi orang-orang yang banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kira cukup sekadar itu untuk tazkirah kita pada petang ini. Insya-Allah kita akan sambung untuk penerangan dengan lebih terperinci ke lima-lima ilmu tersebut. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan bersama-sama untuk kita menjejaki jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan baginda di akhirat kelak, dan seterusnya bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fathal arifin, rzuqna fahman nabiyyin, rzuqna hifdzal mursalin, rzuqna ilhama malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.